Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali lagi dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, nama dan pengaruh pelumba motosikal negara Azlan Shah Kamaruzaman tidak asing lagi dalam sukan pemotoran dua roda dan sememangnya tidak boleh disangkalah banyak kejayaan yang dilakar sekaligus mengharumkan nama negara. Dan baru-baru ini Azlan sekali lagi mencipta sensasi muncul sebagai juara perlumbaan satu dalam kempen pembukaan kejuaraan motosikal Asia atau ARRC di Litar Antarabangsa Chang, Thailand bersama dengan TKKR Racing Team. Tapi di sebalik kejayaan itu pastinya ada cerita yang ingin dikongsikan. Jadi ketika ini bersama dengan saya Tuan Badan sendiri Azlan Shah Kamaruzaman. Apa khabar Azlan? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Bernama TV dan juga Sukan Plus Close Up. Tak apa. Okey, Azlan, kita masuk terus kepada soalan. Saya pun dah banyak sangat soalan nak tanya ke Azlan ni. Untuk first race dekat Thailand pada bulan lepas, Mac, kita tahulah persiapan mungkin sedikit kalut dalam masa yang singkat. Dan untuk ke second race di China pada bulan ni, adakah persiapan tu lebih rapi, khususnya dari segi jentera? Okey, untuk rawan itu hari memang rushing lah. Sebab kita last minute few days tu baru dapat tahu kita nak race daripada team. Saya sehari sebelum saya bergerak ke Thailand tu saya baru dapat tahu. So memang saya kelang kabut. Team pun kelang kabut dengan pakai jentera lama apa semua. But untuk China ni memang kita team dah prepare. Memang dah prepare. Kita dapat support daripada BMW Motorrad untuk engine yang baru. So memang preparation untuk China ni we are ready. Okey, tapi untuk Thailand tu maksudnya terkejut jugalah kan Azlan kan? Terkejut sebab saya dah decide memang okey ni retired lah. Okey. Saya akan tulis announcement tapi suddenly team cakap race lagi, so kita teruskan. Proceedkan. Okey, bercakap tentang retirement tadi, sebelum dapat lampu hijau ke Thailand, saya ada baca yang Azlan ada beri bayangan untuk tamatkan karier di pentas Asia dengan lebih awal sebab mungkin tak dapat bersaing lah khususnya dalam ARC ni. Tapi bila tahu ada saingan akan datang di Thailand, macam mana perubahan mindset ketika itu Azlan, daripada orang kata nak bersara awal kepada nak bersaing semula? Bagi saya bersara untuk planning saya bersara untuk di Asia, kejuaraan Asia Road Racing. Tapi saya masih lagi berlumba di endurance. Okey. So bila saya dapat tahu saya masih berlumba di Asia, saya buat preparation diri saya lah. Saya masih teruskan fitness saya and fokus lah. Okey, maksudnya sebenarnya mindset tu sentiasa je bersedia. Kan sebagai pelumba mungkin itu salah satu daripada perkara yang perlu ada dalam diri lah. Tapi Azlan, mungkin Azlan perasan lah dalam sejak kebelakangan ni mungkin nama Azlan banyak disebut-sebut kembali. Jadi mungkin ada pressure yang ada dalam diri untuk ke China pada bulan ini. Ataupun rasa biasa je? Bagi saya biasa je. Okay. Mungkin saya dah lama dalam industri ni. Macam mindset saya setiap kali saya pergi race is enjoy the race, cuba dapatkan podium and collect points sebanyak yang boleh. Jadi orang kata redah je lah kan? Okey, tapi sebelum kita nak masuk lagi tentang kejuaraan, kejohanan, kita sekarang bulan puasa. Azlan turun juga untuk latihan dengan cuaca yang panas ni. Saya ambil masa malam untuk training motosikal, training gym, semuanya lepas berbuka. Okey, so maksudnya kalau dari hari biasa tu perubahannya macam mana? Kalau hari biasa hari biasa kita akan buat jam biasa lah. Okey. Kita akan buat jam biasa, training di waktu pagi, gym. Training tu biasanya di mana, Azlan? Di training motosikal kita akan pergi setiap Litar yang ada, Sepang, Go-Kart, Kuala Selangor. Kita dah ada few track baru yang wujud sekarang. Kalau training gym saya dekat sini. Dekat sini. Okey. Tapi kalau dalam banyak Litar tu mungkin ada yang favourite ke kan? Mana nak tahu? Litar yang mana tu? Untuk training? Untuk latihan, yes. Oh, untuk latihan. Beranang, Litar Baru, daripada Horizon Motorsport dan Sepang. Okey, tapi kalau dari segi perlawanan tu sebab kita tahu Azlan dah lama berkecimpung, favourite Litar mungkin? Favourite Litar? Sepang? Okey, Sepang.
Malaysia di hati lah. Okey Azlan, untuk pusingan kedua akan berlangsung 19 hingga 21 April. Adakah Azlan akan berkorban cuti raya ataupun akan berlepas awal ke China dengan tim? Saya rasa kita akan bergerak pada hari Selasa, seminggu selepas raya. So, okey kot. Okey ke, boleh raya lagi. Boleh raya lagi. Tapi orang kata dah sampai ke China nanti mungkin dah ada jadual ke macam mana Azlan boleh kongsikan? Memang schedule kita memang tim dah susun lah untuk pergerakan dekat sana macam mana semua. Okey, so memang berbeza lah berbanding ke Thailand dengan ke China, yang ni lebih well prepared lah. Ya, betul. Tapi mungkin apa fokus yang orang kata ialah pergi ke China, apa fokus Azlan, orang tak, of course nak menang, tapi mungkin ada benda-benda yang Azlan nak macam fokuskan lagi masa ke China nanti tu. Okey, track Zuhai ni dia agak tricky sikit lah. Okey. Dia punya tamak yang batu dia yang tajam-tajam, yang cepat akan merosakkan tayar. So fokus saya memang akan penjagaan tayar sewaktu race. Okey, so tapi untuk tayar tu so far macam mana dengan persiapan Azlan dan tim? Okey. Okey, tak ada masalah. tak ada masalah. Cuma saya perlu fokus untuk pemilihan tayar yang betul lah, yang tepat untuk penggunaan race nanti. Okey, tapi nanti dah ke China nanti latihan seperti biasa. Seperti biasa. Seperti biasa. Okey, Azlan, kita nak sentuh sikit perkara yang lain lah sikit. Sebenarnya Azlan pernah berkongsi berlumba tanpa gaji. Okey, katakanlah sampai habis season tiada gaji juga. Okey, mungkin Azlan kata sanggup memilih tanpa gaji untuk merampas gelaran juara? Buat masa sekarang ni memang belum ada lagi, tapi kita memang tengah usaha untuk mendapatkan dana daripada pihak-pihak yang tertentu. So insyaAllah semoga semua berjalan lancar lah. Kalau tak ada gaji pun saya tetap akan race juga, sebab ni memang salah satu saya punya impian untuk tamatkan karier saya sebagai champion. Tapi Azlan, mungkin penonton close up pun tertanya, macam mana Azlan boleh buat? Yalah, it takes a lot kan untuk mencapai sesuatu dalam perlumbaan dua roda ni. Macam mana Azlan boleh tanpa gaji? How do you survive lah macam tu? Dengan semangat lah, macam motivasi tu macam mana? Sebenarnya saya tak ada gaji pun. So ni first time saya tak ada gaji, tapi tak apa, saya cuba untuk bertahan and buat yang terbaik lah. Okey, so jadi boleh katakan yang Azlan ni orang kata committed lah ke arah ni banding dengan gaji bukan duit sekali-kalinya lah. Okey. Azlan, kita nak bercakap tentang gelaran juara keseluruhan tahun ini. Azlan ada cakap nak rampas balik gelaran juara keseluruhan dan saya dengar khabar ada enjin baru. Betul ke? Betul. Kita selepas kita tamatkan Riburi Victory memang kita agak struggle lah. So kita dapat khabar yang baik, BMW Motorrad bagi kita enjin baru untuk di round Zuhai ni lah. Okey, jadi apa mungkin penonton nak tahu juga apa beza ni enjin baru, enjin lama, apa macam mana enjin untuk motor ni Azlan? Fresh lah, fresh. So sebab enjin yang saya pakai dekat Thailand itu hari, enjin tu daripada tahun lepas. Mungkin enjin tu dah bekerja 3 race. So 3 race tu agak-agak crucial lah untuk satu-satu enjin tu. So enjin yang baru ni fresh and power. Hopefully kita boleh berikan saingan terbaik lah di Zuhai nanti. Dan sekaligus merampas gelaran juara lah kan? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey Azlan, dah menginjak usia 40 tahun sebenarnya Azlan. Apa rahsia masih semangat lagi nak orang kata berlumba dengan rider-rider muda, khususnya yang ada dekat Malaysia ke, tak kisahlah di mana-mana. Apa yang membuatkan Azlan kekal bersemangat tu? Saya mungkin ini minat dan saya punya passion kat sini. Dengan cara hidup saya, dengan motosikal, semuanya connected. So ini cara hidup saya. Tapi Azlan mungkin kita nak tahu jugalah, okay, mungkin soalan sedikit basic, tapi macam mana Azlan kekalkan fitness selain daripada mungkin angkat berat sikit tu kan? Macam mana dari segi nak kekalkan momentum lah dari segi fitness? Saya jogging lah. Jogging and then saya training core. Tu je. Okay, makan? Makan tak ada sebab saya tak ada pantang larang.
Yang penting orang kata Training. dari segi training. Okey. Training je. Okey, Makan tak kisah apa, tak ada pantalaran. Yang penting training. Okey. Kalau tak training, gemuk. Okey, itu betul. Okey, Azlan, sebenarnya sekarang ni kalau boleh kita bagi tahu dekat penonton Sukan Plus Close Up, kita sebenarnya berada di bengkel Azlan Shah Kamaruzaman di Shah Alam. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang macam mana boleh ada bengkel ni, Azlan? Okey, bengkel ni memang saya wujudkan untuk saya punya akademi dan untuk racing team saya, Caprix. So ini adalah saya punya racing department dan juga untuk student-student saya belajar dekat sini. Okey. So kita ada kelas kat sini, kita ada repair kat belakang. Kat belakang pun ada? Ada. Okey, maksudnya belakang tu repair Repair untuk motor Caprix saja. Setakat ni motor Caprix dulu. Okey, yang sejak bila ni, Azlan? Boleh dikatakan baru lagi, tak sampai berapa bulan, 5-6 bulan lagi. So barulah pindah. Sebelum ni kita di Damansara. So kita pindah sinilah. Okey, tapi so far okey, Azlan, bengkel ni? Okey. Mungkin apa perancangan Azlan mungkin untuk 5 tahun akan datang untuk bengkel ni khususnya? Planning kita orang, saya nak buka servis. So untuk motosikal kapcai kan, nak datang tukar minyak hitam, tukar tayar. So itulah planning dia. Okey, selalunya Azlan dalam bidang sukan ni baguslah bila kita buka bengkel dan sebagainya. Adakah saya boleh katakan ini adalah satu investment juga kepada Azlan? Orang kata sebelum bersara lah. Betul. Betul. Ini salah satu saya punya planning untuk bisnes saya lah. One of it lah. Okey. Azlan, saya ada tengok dekat social media Azlan tentang Azlan Shah Academy. Ada nama pendek ke? ASA ke? AS25 Academy. Okey. Jadi boleh share sikit tentang akademi tu. Menarik juga sebenarnya ni. Okey, akademi saya ni saya provide untuk safety riding dan juga untuk rider-rider atau biker-bikers yang ingin belajar skill-skill untuk jadi seorang pelumba ataupun nak mengimprovekan riding. Sebab kita banyak bikers kat luar sana tu, bukan saja rider-rider, tapi bikers yang kerap ride jauh-jauh. Diorang perlukan kursus yang macam ni untuk kebaikan diorang juga. So far macam mana? Okey. Okey, alhamdulillah. Kita banyak support daripada biker-bikers, rider-rider. Dari tahun berapa sebenarnya, Azlan? Dari tahun 2022. Maksudnya dalam fasa PKP ke kita boleh kata? 22 kot. Okey. So taklah baru sangat. Okeylah. Tak baru sangat. Tapi dalam masa 20 tahun akan datang, macam mana Azlan melihat akademi Azlan ini dapat mencungkil bakat-bakat orang kata rider muda lah dekat Malaysia ni khususnya? Akademi saya ni tak seperti akademi-akademi lain. Sebab saya totally pakai duit sendiri dan saya punya hasrat memang nak naikkan mana-mana pelumba-pelumba rider-rider yang baru nak belajar, nak naik untuk jadi seperti saya dan rider-rider yang lain-lain. Jadi Azlan, orang kata akademi ini sebenarnya dia berkonsepkan macam mana? Mungkin yuran perlu? Yuran perlu. Okey, itu perlu. Perlu. Ada limit berapa orang ke macam mana? Buat masa sekarang ni memang kena saya limit kan, sebab saya masih lagi berlumba. So saya ambil ramai student-student yang berlumba juga. Sebab saya punya masa agak terhad sikit. Tapi insyaAllah lepas ni saya akan perbesarkan, banyakkan lagi coach dan Okey, jadi maksudnya selain daripada orang kata nak ke China untuk bersaing, mungkin orang kata bengkel ni dan juga akademi tu antara fokus Azlan jugalah. betul. Tapi mungkin ada perkara lain yang mungkin Azlan nak kongsikan. Ada juga perkara yang Azlan usahakan di sebalik tabir daripada apa yang kita nampak ni, mungkin ada juga ke? Buat masa sekarang ni jelas dulu akademi dengan workshop ni lah. Okey, jadi kalau macam contohlah kalau saya balik semula ke workshop ni, Azlan sebenarnya orang kata memang minat dari kecil lah, ataupun memang bila kita dah terfikir macam saya tanya tadi, nak bersara, baru macam nak buka bengkel lah ke memang dah minat, memang sememangnya minat lah? Planning ni sebenarnya dah lama dah, cuma
Sebab saya planning bila saya ada racing team, memang saya perlukan base lah. So ni salah satu base untuk racing team saya juga, untuk racing department kita. So dalam masa yang sama saya akan terfikir jugalah untuk buat servis tu semua. Jadi tu in one lah. Okey, Azlan kalau boleh saya nak sentuh sikit bab penajaan boleh? Boleh. Okey, macam mana Azlan lihat aspek penajaan untuk tim Azlan sendiri? Okey ke atau macam mana? Mungkin a bit struggle atau macam mana? Bagi saya struggle lagi tu. Tapi sebab tu tim punya punya kerja untuk cari ni kan. Saya pun cari juga untuk tim. So dalam masa sama kita bekerjasama untuk pemudahkan tahun ni, sebab kita memang sama-sama usaha. Tim usaha, saya pun usaha. Dan bila kita bercakap tentang penajaan ni, mungkin setiap sukan tu ada struggle dia sendiri, betul tak Betul, Azlan? betul. Tapi sebenarnya bagi Azlan lah, secara keseluruhan dalam sukan di Malaysia ni, sebenarnya penajaan ni dia susah dekat mana? Dari segi pengurusan ke atau macam mana Azlan? Bukan, bagi saya itu terletak kepada penajaan lah. Orang yang nak menaja tu, macam mana dia punya planning, dia punya apa yang dia nak, target dan sebagainya. So itulah. Okey, Azlan mungkin penonton tak tahu Azlan ada orang kata motosikal yang digunakan di Lita. Mungkin Azlan nak kongsikan juga specialnya yang digunakan tu. Motor yang saya pakai tu BMW. Yep. Okey. Motor yang saya pakai tu BMW M spec. So tahun lepas punya model, bagi saya masih lagi relevan, masih lagi power, laju, and antara model yang terbaik buat masa sekarang ni. Kita boleh lihat dekat World Championship pun model yang saya pakai ni pun yang memang akan bersaing kat depan. So tak ada apa komplain. So memang tak ada Best rancangan buy. untuk menukar ke apa ke, memang tak ada Tak ada, tak memang ada. sayang betul lah. Sayang. Best buy. Tapi kalau kita kata pasal best buy ni, apa sebenarnya, mungkin ada orang kata Azlan punya sentimental value dengan BMW tersebut? Okey, saya mungkin lama juga saya pakai BM daripada 2019. Saya merangkul juara 2019 dengan model yang lama. So every year lepas 2019 tu kita bertukar chassis S sampai 2022, dan 23 kita start pakai M spec. So daripada S tu memang struggle. Okey. So bila kita dapat M ni adalah package yang dia dah ubah seperti mana saya pakai motor champion tu. So motor ni memang motor yang terbaik untuk saya merangkul kejuaraan. Okey, so di orang kata Azlan setia lah dengan yang satu tu. Okey Azlan, mungkin kita nak tanya tentang family sikit. Azlan ada berapa orang anak? Saya ada 4 orang anak. Okey. Laki, perempuan? 2 lelaki, 2 perempuan. Okey, yang laki lah kita nak tanya khususnya, ada tak yang ikut minat Azlan racing ni? Setakat ni yang sulung tu dia menunjukkan minat. Tapi saya masih lagi tak ceburkan dia lagi lah. Maybe insyaAllah one day. Macam mana dia tunjukkan minat tu? Maksudnya dia join di latihan ke atau macam mana? Dia memang selalu join training dengan uncle dia, dengan saya. Kita tengoklah. So adakah dia mengatakan hasrat ke, oh seronok lah macam nak jadi macam ayah ke? Memang dia cakap dengan saya, Papa, I want to be rider like you. Macam okay. Okey, so andai kata itu menjadi kenyataan, Azlan akan support untuk menjadi orang kata pelapis kepada Azlan sendiri, legasi Azlan? InsyaAllah. Kalau dia betul-betul nak jadi rider, saya cuba bantu dia. Okey, tapi orang kata dalam kalangan anak muda di Malaysia ni, saya berfokus kepada peminat lah. Kan orang kata bezalah peminat bola sepak dengan peminat motor. Kalau sekarang pun kalau orang kata kalau minat motor, mungkin sekadar minat je. Pendapat Azlan sendirilah. Dia terletak kepada individu lah. Sebab kita masing-masing ada minat masing-masing dan kefahaman masing-masing. So tu. Itu tapi dari segi peminat, kita nak tengoklah apa pendapat Azlan sendiri. Peminat di Malaysia ni macam mana bezanya dengan luar negara untuk sukan pemotoran ni? Kalau Azlan tengok sendirilah pemerhatian sendiri kan. Susah sikit nak jawab. Susah sebab setiap negara dia punya peminat, dia punya ni lain-lain tau. Berbeza-beza. Berbeza-beza.
Ada juga yang Malaysia pun ada juga yang okey, yang hardcore lah. Yang hardcore. So memang banyak level peminat ni. Okey. Azlan, mungkin saya nak tanyalah sedikit lah. Mungkin sebelum saya menutup juga. Harapan Azlan untuk orang kata dari segi penajaan dululah. Apa harapan Azlan mungkin untuk ditaja dan sebagainya? Mungkin itu harapan pertama lah. Itu harapan paling tinggi sebab memang saya betul-betul mengharapkan tim saya ni boleh pergi jauh lah tahun ni. Itu yang saya harapkan sebab ya kita masih lagi goyang ni. Kita pun tak sure. So saya harapkan ada penajaan dan kita boleh stay untuk race di Asia Road Racing. Okey, itu harapan pertama. Tapi saya nak tanya soalan yang mungkin sedikit panas lah. Mungkin ada dalam kalangan netizen yang suka melaga-lagakan rider. Mungkin Azlan sendiri mengalami benda tu. Pendapat Azlan atau komen Azlan sendirilah. To be honest, saya tak terkesan. Cuma bila tahun ni saya tengok banyak fan-fans yang luar biasa dia punya cara sokongan dia tu. So saya just nasihatkan benda yang simple lah. Jangan melaga-lagakan sebab kita macam rider, kita racing, kita bawa satu bendera Malaysia yang sama. So siapa pun menang, dia tetap Malaysian. Okey, tapi itulah orang kata dia orang punya ada satu suka melaga-lagakan ni antara rider. Adakah perkara ini memberi satu orang kata satu efek kepada Azlan secara peribadi? Efek tak ada. Tak ada, saya tak terkesan. Cuma saya kadang-kadang bila saya tengok komen tu kadang-kadang macam terlalu tak kena lah. Sebab kita racing motor ni kita macam family tau. Walaupun kita bersaing satu sama lain, tapi after habis race kita lepak sekali, borak-borak, cerita okay macam mana. Sebenarnya di belakang tabir okey, tapi netizen yang orang netizen kata tak faham pun. lebih-lebih. Tapi bila Azlan baca komen tu, dia macam mana Azlan, saya nak tanya, adakah dia satu perkara yang dia serius bagi Azlan tapi tak kisah? Ke memang sebenarnya saya perlu tak kisah pun. Kalau saya kisah, saya tak boleh bawa motor ni. Saya memang pandang tengok okey dah. Sebab saya pun dah biasa dengan perkara ni. Jadi benda tu sebenarnya masuk tangan kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah. Tak kisah pun. Tapi antara rider tu okey je Azlan. Okey. Rider memang okey, tak ada masalah. Memang lepak satu table lah. Okey je. Tapi mungkin ada perbincangan juga masa tu. Dia cakap dekat Azlan macam ni, melaga-lagakan kita. Ada perbincangan tu bila sama-sama berborak lah. Tak ada. Okey Azlan, kita pun mungkin dah sampai ke penghujung minit. Saya nak tanya harapan kedua. Tadi harapan pertama, harapan Azlan secara keseluruhannya di China nanti dan juga orang kata perlubaan dua roda di Malaysia khususnya. Harapan saya di China pastilah saya nakkan kemenangan. Bukan sekali tapi dua kali, race 1, race 2. Yep. Dan saya harap itulah motorsport di Malaysia ni lebih maju, kurang politik dan semua atlet naik sama-sama. Tak kisahlah apa-apa atlet pun. Sebab kita atlet tau. Atlet. Jangan lupa, jangan ingat atlet ni orang kata yang apa orang kata bola je ke. Azlan masih atlet dan kita doakanlah semoga di China nanti Azlan akan mendapat kemenangan yang akan juga membanggakan Malaysia. Dan itu dia perkongsian menarik oleh otai sukan dua roda kita Azlan Shah Kamarul Zaman. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Sukan Plus Close Up. Dan kepada anda, jangan lupa untuk bersama dengan kami lagi minggu depan dalam Sukan Plus Close Up untuk kita bincangkan perkembangan sukan tanah air kita. Assalamualaikum dan salam hormat.